dan selamat petang. Petang ini satu lagi tajuk yang sempat saya sediakan, iaitu hubungan erat antara kata dengan ayat. Tajuk ni ada kaitan. Apabila kita baca kata, dia ada kaitan dengan ayat. Sebab cuba tengok di sini ya. Okey, baik. Kalau kita tengok sini kata kerja, ini ayat. Ini kata kerja, ini ayat. Ya. Kalau kata kerja aktif terdapat dalam ayat aktif. Ini kata kerja aktif, ini ayat aktif. Ini kata kerja pasif, ini ayat pasif. Ya. Maksudnya kata kerja aktif berada dalam ayat aktif, kata kerja pasif berada dalam ayat pasif nanti. Kemudian kata kerja aktif pula ada dua, iaitu kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja aktif transitif. Kedua-dua ini juga berada dalam ayat ini. Kata kerja aktif tak transitif berada dalam ayat aktif tak transitif, dan kata kerja aktif transitif pula berada dalam ayat aktif transitif. Kata kerja aktif tak transitif juga pula ada tiga pecahan, iaitu tak berpelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Dan ketiga-tiga juga berada dalam ayat aktif tak transitif, tak berpelengkap dan berpenerang. Jadi untuk menjimatkan masa, eloklah kita belajar ayat, dan semasa kita belajar ayat, kita juga akan melihat kata kerja. Kata kerja nanti ya. Yang pertama kita terus pergi pada ayat aktif. Bagaimana kita nak mengenali ayat aktif? Cara mengenali ayat aktif. Pertama, ayat aktif ni adalah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Yang pertama, mengutamakan subjek asal, subjek di hadapan. Yang kedua, ayat aktif mestilah mengandungi kata kerja aktif. Contoh ayat. Budak itu mengejar kucing. Budak itu tentulah subjek, mengejar kucing predikat. Dan mengejar ni ialah kata kerja aktif transitif. Kita boleh kenal ayat kata kerja aktif transitif, iaitu kata kerja yang boleh dipasifkan. Mengejar jadi dikejar. Selepas kata kerja aktif transitif ni pula, mestilah ada objeknya, iaitu kucing. Jadi ayat ni, jadi mengejar merupakan kata kerja aktif transitif. Ayat ni merupakan ayat aktif transitif. Ya. Yang kedua, bayi itu menangis sepanjang malam. Baik, menangis merupakan kata kerja aktif tapi tak transitif. Sebab apa tak transitif? Sebab yang ni tak boleh dipasifkan, yang transitif boleh dipasifkan. Jadi ayat B juga dinamakan ayat aktif tak transitif. Jadi kesimpulannya, kata kerja aktif transitif berada dalam ayat aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif berada dalam ayat aktif tak transitif. Cuba tengok. Ini satu lagi hubungannya. Kita tengok ayat aktif, kata kerja aktif. Ayat aktif tak transitif, ada kata kerja aktif tak transitif. Ayat aktif transitif, ada kata kerja aktif transitif. Kemudian ayat aktif tak transitif ada tiga pecahannya, iaitu tak berpelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Sama juga di sini, tak berpelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Baik, ayat aktif kita pergi yang pertama. Ayat aktif transitif dan kata kerja aktif transitif. Macam mana tak kenalnya? Bagaimana kita dapat mengenali ayat aktif transitif? Pertama, ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja aktif transitif. Saya ringkaskan KK aktif transitif. Dan satu lagi, ayat aktif transitif boleh dipasifkan. Yang ketiga, selepas kata kerja aktif transitif, ada objek ataupun penyambut. Dan penyambut ini terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Ini kita tengok ada tiga perkara. Satu, kita boleh kenali ayat aktif transitif, iaitu boleh dipasifkan, mudahnya boleh dipasifkan. Ada kata kerja aktif transitif, dan selepas kata kerja aktif transitif ada objek atau penyambut. Baik, contoh ayat. Lelaki itu menebang pokok jambu. Cuba tengok sini ya. Menebang merupakan kata kerja aktif transitif. Sebab apa? Sebab boleh dipasifkan. Pokok jambu merupakan objek atau penyambut. Ya. Yang ketiga, beliau memperkatakan masalah disiplin. Sama juga. Memperkatakan merupakan kata kerja aktif transitif. Masalah disiplin merupakan objek atau penyambut, dan kedua ni, objek atau penyambut ini merupakan kata nama atau frasa nama. Ini frasa nama. Okey, itu cara kita kenal. Mudah saja. Kemudian, di antara kata kerja aktif transitif dengan objek, tiada sebarang unsur. Maknanya tidak boleh dimasukkan apa-apa unsur lain di antara kata kerja aktif transitif dengan objek. Cuba tengok ayat yang ketiga, C.
Masyarakat itu membincangkan tentang isu keahlian. Masyarakat itu membincangkan tentang isu keahlian. Inilah bentuk yang selalu digunakan oleh pengguna bahasa Melayu. Mereka memasukkan kata senama sini menyebabkan ayat ini salah. Ayat C salah kerana menghadirkan ataupun memasukkan kata senama tentang ni di antara kata kerja aktif, transitif dengan objek. Sekiranya soalan macam ni ditanya dalam bahagian analisis keseluruhan bahasa, katakan soalan itu membincangkan tentang isu keahlian atau apa-apa saja, kita ambil kesalahannya membincangkan tentang isu keahlian. Pelajar dapat 1 markah. Pembetulan membincangkan isu keahlian 2 markah. Salah kerana sebab apa salah? Sebab menghadirkan kata senama tentang di antara kata kerja aktif transitif dengan objek. Dapat markah penuh 3. Itu saja untuk ayat aktif transitif yang kita boleh faham, iaitu ada kata kerja aktif transitif, boleh dipasifkan dan ada objek atau penyambut selepas kata kerja aktif transitif. Satu lagi, di antara kata kerja aktif transitif dengan objek tidak boleh dimasukkan sebarang unsur. Contoh lain, penduduk kampung membina balai raya itu. Membina balai raya itu. Pihak berkuasa meluruskan permohonan kami. Cuba tengok, selepas kata kerja aktif transitif, tak boleh ada kata lain. Selepas membina balai raya, meluruskan permohonan kami. Wabak itu menjejaskan aktiviti harian manusia. Terus pergi pada objek. Bagaimana kita mengenali objek? Kita boleh mengenali objek dengan kita boleh tanya soalan macam ni. Membina, penduduk kampung membina balai raya. Membina apa? Jawapan apa itu adalah objek. Meluruskan apa? Permohonan kami, objek. Menjejaskan apa? Aktiviti harian manusia, itulah objek. Itu saja. Dan objek ini mesti frasa nama. Jawapan kepada apa merupakan objek atau penyambut yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Itu saja untuk ayat aktif transitif dan kata kerja aktif transitif. Boleh faham? Kesalahan yang diamalkan, kita tengok. Kita tengok saja. Ini ayat-ayat macam ni banyak digunakan oleh pengguna bahasa Melayu, tak kira siapa. Rizal memenangi dalam peraduan melukis poster. Salah. Sebab apa? Sebab selepas kata kerja aktif transitif dimasukkan kata senama dalam. Tak boleh. Jadi sepatutnya Rizal memenangi peraduan melukis poster. Sebab apa? Sebab ni kata kerja aktif transitif mesti ada kena objek. Kalau Rizal, kita boleh buat ayat macam ni. Rizal menang dalam peraduan melukis poster. Yang ni boleh menang sebab menang ialah kata kerja aktif tak transitif. Jadi kalau kata kerja aktif transitif mesti objek terus. Kalau kata aktif tak transitif, kita kena ada kata senama sebelum ada keterangan belakang tu. Mereka memasuki ke negara ini secara haram. Salah. Kenapa salah? Kerana ada kata senama ke. Sepatutnya mereka memasuki negara ini secara haram. Tak perlu ada ke. Ini kacau, salah. Ataupun mereka masuk ke negara ini secara haram. Yang ketiga, dia melaporkan mengenai kejadian itu kepada polis. Dia melaporkan apa? Melaporkan kejadian itu. Mengenai tak payah. Dia melaporkan kejadian itu kepada polis. Ataupun dia membuat laporan tentang kejadian itu kepada polis. Di sini kita nampak kesalahannya. Apa dia? Kesalahannya kerana mereka ni seorang pengguna memasukkan kata senama di antara kata kerja aktif transitif dengan objek. Itu menyebabkan kita salah. Memenangi dalam peraduan, memasuki ke negara ini, mereka merenangi. Mereka dapat merenangi di sungai itu, tak boleh. Salah. Baik, satu habis. Yang kedua, ini kita tengok pula, ada juga ayat aktif transitif yang mempunyai ataupun yang mengandungi satu objek dan 2 objek. Bagaimana nak mengenali ataupun bagaimana nak membezakan ayat yang ada satu objek dan ataupun dengan ayat yang ada 2 objek? Mudah juga. Satu objek. Pengetua menghadiahkan kasut baru kepada Rozi. Pengetua menghadiahkan kasut baru kepada Rozi. Untuk satu objek, pelajar tanya macam ni. Pengetua menghadiahkan apa kepada siapa? Menghadiahkan apa kepada siapa? Maknanya kalau apa kepada siapa, ini satu objek. Contoh lain. Kakak memasak gulai ayam untuk tetamu itu. Memasak apa untuk siapa? Kakak memasak apa untuk siapa? Kalau apa untuk siapa, apa kepada siapa, macam ni kedudukannya, ini satu objek. Cikgu Ali mengajar sejarah kepada kami. Cikgu Ali mengajar sejarah kepada kami. Cikgu Ali mengajar apa kepada siapa? Ini satu objek. Nampak? Mudah ya? Tanya menghadiahkan apa kepada siapa ataupun apa untuk siapa.
Dan lain. Mesti ada kata lain di sini. Ya? Kata nama sini. Yang ketiga, yang dua objek. Macam ni. Pengetua menghadiahi Rozi kasut baru. Pengetua menghadiahi Rozi kasut baru. Pengetua menghadiahi siapa apa. Rozi siapa, kasut baru apa. Jadi ini yang dua objek. Kakak memasakkan tetamu itu gulai ayam. Kakak memasakkan siapa tetamu itu. Apa gulai ayam. Dia gunakan tak ada kata lain, tak ada kata senama tengah ni. Ya? Kakak memasakkan siapa apa. Jangan buat kakak memasak tetamu, mati tetamu tu. Jadi itu penting. Ya? Cikgu Ali mengajarkan siapa apa. Jadi tengok. Kalau satu objek mengajarkan apa kepada siapa, bisa ada kata senama situ. Kalau dua objek, siapa apa. Jadi kalau keluar dalam peperiksaan, cuba tengok pola ni pun dah dapat jawab. Salah. Soalan untuk kata kerja arti transitif dan ayat arti transitif. Dia boleh tanya macam ni soalan. Yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja arti transitif? Yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja arti transitif? Baik. Rina mengelamun di situ sejak tadi. Kita ingat macam ni, sebelum jawab soalan, tengoklah apa konsep kata kerja arti transitif. Iaitu kata kerja yang boleh dipasifkan. Dan ayat ni pun boleh dipasifkan. Tengok macam ni boleh mengelamun. Tak boleh dilamun. Tak boleh. Jadi ini bukan. Mengelamun bukan. Rawi mempelawa kami ke rumahnya. Boleh tak tukar mempelawa, cuba pasifkan. Dipelawa. Boleh kan? Kami dipelawa. Kami dipelawa oleh Rawi ke rumahnya. Jadi ini merupakan kata kerja arti transitif. Sebab boleh dipasifkan. Mangsa bencana itu mengerang kesakitan. Mengerang, tak boleh nak tukar dierang. Ombak memutih di pantai peranginan itu. Memutih di putih pun tak boleh. Jadi jawapannya B. Ni ditanya apa? Tanya kata kerja. Tapi dalam bentuk ayat. Yang ni pula boleh tanya macam ni. Yang berikut merupakan ayat arti transitif kecuali yang mana bukan ayat arti transitif. Burung itu mencari makanan untuk anaknya. Boleh pasti tak ayat ni? Dicari. Makanan dicari oleh burung itu untuk anaknya. Baik, ini ayat arti transitif. Atlet negara mengungguli kejohanan itu. Kejohanan itu diungguli oleh atlet negara. Baik, ayat arti transitif. Haiwan itu merangkak ke dalam semak. Boleh kata pasif. Ke dalam semak dirangkak haiwan itu. Tak boleh. Jadi ini bukan ayat arti transitif. D. Pemimpin itu menafikan dakwaan pihak lawannya. Dakwaan pihak lawannya dinafikan oleh pemimpin itu. Jadi jawapannya C. Jadi maksudnya kita belajar kata dan ayat dalam satu masa pun boleh. Sebab apa? Soalannya tanya macam ni. Okay. Itu soalan struktur. Yang dua objek. Ini soalan STPM sebenarnya saya ambil. Yang manakah ayat yang mengandungi dua objek? Cuba tengok, cuba buat macam tadi. Boleh tak? Abang memberi ayah wang setiap bulan. Baik tak? Memberi. Siapa memberi tanya apa? Memberi apa kepada tak ada kepada. Abang memberi siapa apa. Abang memberi siapa? Ayah apa wang. Baik. A jawapannya. Yang dua objek. B. Jalan raya di situ membantu kegiatan harian penduduk. Membantu siapa apa tak boleh. C. Mereka menghulurkan buku program majlis itu kepada setiap peserta. Menghulurkan siapa salah. D. Bandar itu pernah menikmati kemudahan perkhidmatan awam kereta api. Pernah menikmati siapa tak boleh. Jadi jawapannya A. Boleh faham ya? Buat macam tu ya. Yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja dengan dua objek? Ini pun soalan STPM. Sama je. Ya? Model wanita itu berbajukan kertas yang kalis air. Kata kerja dengan dua objek. Berbajukan siapa apa tak boleh. Ibu memasakkan kami nasi goreng berempah semalam. Memasakkan siapa apa. B apanya? B apanya? Asmah membeli set pinggang baru. Membeli siapa apa tak boleh. D. Pada masa ini orang kampung jarang-jarang menanam sayur belakang rumah. Pun tak boleh juga. Jadi jawapannya B. Cukup mudah. Baik. Itu antara soalan yang boleh dikemukakan dalam bentuk aneka pilihan. Dan masalahnya biasanya pelajar boleh menjawab soalan aneka pilihan. Tetapi soalan struktur ada masalah sikit nampaknya. Katakan soalan macam ni, soalan struktur. Dia beri perkataan, dia beri kata rasa jatuh. Dia beri kata rasa jatuh ni. Dengan memberikan imbuhan yang sesuai pada kata dasar di atas, bina ayat arti transitif dengan satu objek, yang kedua dengan dua objek. Boleh buat tak? Yang ni saya tak nak beritahu. Cuba fikirkan. Jatuh. Kalau jatuh, macam mana? Okey.
Menjatuhi, menjatuhkan. Cuba tengok sini. Tengok, Baik, yang kedua. Soalan kedua. Boleh buat macam ni. Baginda mengurniakan pingat keberanian kepada lelaki itu. Disuruh buat soalan. Tukar ayat di atas supaya menjadi ayat arti transitif dengan dua objek. Ini satu objek kan? Baginda mengurniakan apa kepada siapa? Kalau yang dua objek, baginda mengurniai siapa apa. Jadi saya beri jawapan yang kedua ni. Baginda mengurniai lelaki itu pingat keberanian. Ini antara soalan yang boleh dikemukakan untuk bahagian ini. Satu lagi, soalan ini juga pernah ditanyakan dalam bentuk analisis serang bahasa. Tadi saya beritahu. Contohnya, dalam analisis ini panjang, diberi beberapa baris lagi, ada 3 kesalahan. Ini saya sengaja buat 3, tapi yang sama. Contohnya, kini orang ramai memperkatakan tentang wabak COVID-19 yang telah mengorbankan banyak nyawa manusia di seluruh dunia. Individu yang memasuki ke sebuah negara secara bebas dikatakan telah mengakibatkan kepada peningkatan kes ini dari sehari ke sehari. Kita tengok apa yang salahnya. Tapi yang kesalahan dalam analisis kesalahan bahasa, pelajar dah tahu kenapa kesalahan satu markah, buat pembetulan ataupun beri sebab kesalahan satu markah dan buat pembetulan satu markah. 3 markah. Kalau pelajar tak dapat jawab, mana pelajar akan rugi 3 markah. Di sini kesalahannya, saya beri dulu lah. Memperkatakan tentang wabak, 1 markah. Memperkatakan wabak, markah kedua. Yang kedua, memasuki ke sesebuah negara, 1 markah. Memasuki sesebuah negara atau masuk ke sesebuah negara. Mengakibatkan kepada peningkatan. Contohnya. Baik, sebab kesalahannya sama saja. Menghadirkan, yang pertama misalnya, menghadirkan kata senama tentang di antara kata kerja arti transitif, memperkatakan ni dengan objek wabak. Kalau yang kedua, menghadirkan kata senama ke di antara kata kerja arti transitif memasuki dengan objek sesebuah negara. Yang ketiga pun sama. Itu cara kita jawab. Ini jawapan yang ringkas dan diterima. Baik. Jadi sekarang kita takat mana sekarang ni? Cuba tengok balik rajah ni supaya kita nampak di mana kita belajar sekarang. Kita dah belajar kata kerja. Kita dah belajar kata kerja aktif. Kita dah belajar ayat aktif. Ayat kata kerja aktif tadi, kita belajar kata kerja arti transitif. Dan kita juga belajar ayat arti transitif. Maknanya, kata kerja aktif, ayat aktif, kata kerja arti transitif dengan ayat arti transitif, kita sudah kenal. Kata kerja pasif yang kuning kita biar dulu. Kita pergi pada kata kerja aktif tak transitif dan ayat aktif tak transitif. Di sini ada 3 pecahan. 1, tak berpelengkap. Yang kedua, berpelengkap. Yang ketiga, berpenerang. Maksudnya dalam ayat ini, ayat arti tak transitif tak pelengkap ni, berpelengkap ni, berpenerang ni, ada kata-kata kerja arti transitif, tak pelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Baik. Pertama kita ambil ayat arti tak transitif dan kata kerja arti tak transitif tadi, ayat arti transitif. Dengan kata kerja arti transitif sekarang ni, ayat arti tak transitif dan kata kerja arti tak transitif. Bagaimana mengenali ayat arti tak transitif ni? Pertama, ayat ni mengandungi kata kerja arti tak transitif. Kata kerja arti tak transitif ni ialah kata kerja yang tidak boleh dipasifkan. Kalau kata kerja arti transitif tadi boleh dipasifkan. Ayat arti tak transitif tidak boleh dipasifkan. Dan selepas kata kerja itu tiada objek. Tiada objek atau penyambut selepas kata kerja arti transitif. Tak perlu ada objek. Tadi ada objek. Dan ayat ini juga pula terbagi pada 3 jenis. Satu, ayat aktif tak transitif ada 3 jenis. Yang pertama, ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap. Ayat aktif tak transitif berpelengkap. Ayat aktif tak transitif berpenerang. Kita kena faham 3-3 ni. 3-3 ni ada perbezaan sedikit. Tapi yang pertama, faham dulu antara ayat aktif transitif dan tak transitif. Ayat aktif transitif boleh pasif, tak transitif tak boleh pasif. Kemudian kita ambil pula ayat aktif tak transitif ni ada 3. Satu yang tanpa pelengkap, yang kedua ada pelengkap, berpelengkap, yang ketiga berpenerang. Baik, itu satu. Ayat arti tak transitif tanpa pelengkap. Macam mana ayat ni? Satu, ayat ni, ayat arti tak transitif tanpa pelengkap ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang diikuti oleh frasa keterangan. Saya katakan FK dan predikat. Ada frasa keterangan. Maknanya selepas kata kerja arti tak transitif itu ada frasa keterangan. Frasa keterangan itu boleh ditiadakan atau diadakan. Maksudnya boleh kita tulis, boleh kita gugurkan.
Contoh ayat. 3 orang pelajar itu berbincang di perpustakaan. Mana keterangannya? Di perpustakaan. Ayat ni kita boleh berhenti di sini. 3 orang pelajar itu berbincang. Boleh. Kita boleh sampai sini pun dah gramatis. Kita masuk keterangan ni pun boleh. Maksudnya, ini ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap. Ayat sama. 3 orang pelajar itu berbincang tentang kerja khusus. Tadi, di perpustakaan keterangan tempat. Tentang kerja khusus ni keterangan apa? Keterangan perkara mungkin. 3 orang pelajar berbincang sejak awal pagi. Ini masa. Jadi maksudnya, ketiga keterangan ni boleh kita masukkan, boleh kita tak masukkan. Jadi kalau macam ni, ayat ni dinamakan ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap. Maknanya, tanpa keterangan, ayat sudah pun gramatis. Ya, faham? Tanpa keterangan, ayat sudah gramatis. Kita boleh berhenti sebelum keterangan. Frasa keterangan dalam ayat di atas boleh digugurkan. 3 orang pelajar itu berbincang pun dah betul. Ya, baik. Contoh lain. Pegawai itu bercuti kerana kurang sihat. Mana keterangannya? Kerana kurang sihat. Kita boleh buat ayat pegawai itu berhenti. Boleh gugurkan keterangan. Ini juga ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap. Bercuti ialah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Contoh lain. 5 orang atlet sedang berlatih di kompleks sukan. Kita boleh berhenti di sini sampai kat berlatih. Di kompleks sukan boleh kita gugurkan. Yang ketiga, calon popular itu tewas dalam pilihan raya semalam. Baik, kita boleh berhenti di sini. Okey, Jadi, kalau kita dalam ayat ni satu lagi pelajar kena ingat, kalau kita nak masukkan keterangan di belakang ni, nak masukkan frasa keterangan, selalu frasa keterangan mesti ada kata seninama. Ataupun orang Malaysia ada kata seninama sini. Tak boleh buat ayat pegawai itu bercuti kurang sihat. 5 orang atlet sedang berlatih kompleks sukan, tak boleh. Calon popular itu tewas pilihan raya, tak boleh. Walaupun banyak orang cakap itu. Jadi sekarang kita kena ada kata, kalau nak buat keterangan, sebelum keterangan mesti ada kata seninama. Baik. Bagaimana cuba tengok ayat ni? Betul ke ayat ni? Warga kota tidak dapat balik kampung tahun ini. Ini banyak ni, balik kampung. Itu salah. Tak boleh. Sebab baliklah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Jadi kita kena buat apa? Warga kota tidak dapat balik kampung. Salah. Tidak dapat balik ke kampung. Warga kota tidak dapat balik ke kampung tahun ini. Sekarang ni tengok. Selalu kita dengar pengumuman macam ni. Orang ramai diminta duduk rumah mulai hari ini. Pun salah juga. Orang ramai diminta agar duduk di rumah mulai hari ini. Ataupun lebih tepat lagi, orang ramai diminta agar berada di rumah mulai hari ini. Di sini sepatutnya dia ada ni. Orang ramai diminta oleh kerajaan agar duduk rumah. Sepatutnya ada, tapi dia boleh gugurkan. Sebab ni pasti ketiga. Baik, ya. Jawatankuasa itu berbincang cara untuk menyelesaikan masalah itu. Pun salah. Apa yang tak ada situ? Tak ada kata senama tentang. Jawatankuasa itu berbincang tentang cara untuk menyelesaikan masalah itu. Mesti ada macam ni. Kalau kata kerja aktif tak transitif, tak berpelengkap, sebelum keterangan kena ada kata senama. Okay. Kalau kita buat macam ni lain. Jawatankuasa itu membincangkan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Ini kata kerja arti transitif. Tak boleh ada kata ni terbalik. Jadi kata kerja arti transitif tidak boleh diikuti oleh kata senama. Manakala kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap kena ada kata senama sebelum frasa keterangan. Berbincang ialah kata kerja aktif tak transitif tak pelengkap. Membincangkan ialah kata kerja arti transitif. Cuba tengok beza tu. Ini antara tempat yang boleh ditanyakan dalam soalan. Jadi tadi kita ambil yang kita dah belajar tadi, ayat arti tak transitif tanpa pelengkap. Sekarang yang berpelengkap pula. Ingat, tanpa pelengkap tak perlu keterangan, ayat masih betul, ayat masih gramatis. Yang ni ayat arti transitif berpelengkap. Berpelengkap macam mana? Mengandungi kata kerja arti transitif yang memerlukan pelengkap. Ini mesti ada pelengkap. Kalau tak ada pelengkap, ayat salah. Tanpa pelengkap, ayat tidak gramatis. Pelengkap boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama, kata adjektif atau frasa adjektif dan kata senama atau frasa seninama. Contohnya, pelajar itu ingin menjadi juruterbang. Juruterbang merupakan pelengkap. Kalau kita buat ayat, pelajar itu ingin menjadi, salah. Tak boleh buat ayat itu. Dan juruterbang ni ialah, ini pelengkap yang terdiri dari kata nama atau frasa nama. Juruterbang itu kata nama atau frasa nama. Pelajar itu ingin menjadi, salah. Sebab itu, maksudnya kalau berpelengkap, mesti ada pelengkapnya. Okey.
Kesihatan Datuk kini bertambah baik. Bertambah baik. Kita tak boleh buat ayat, kesihatan Datuk kini bertambah. Tak boleh. Jadi, baik ni ialah pelengkap yang terdiri daripada kata adjektif. Juruterbang kata nama atau frasa nama. Baik adalah kata adjektif atau frasa adjektif. Tu kita tengok. Yang ketiga, pemimpin itu berasal dari Sarawak. Berasal. Ayat salah jika kita tak ada pelengkap ni. Pemimpin itu berasal, tak boleh. Mesti berasal dari mana-mana. Ya. Jadi, dari Sarawak merupakan frasa seni nama. Jadi, dalam peperiksaan kadang-kadang ditanya kita apa? Ditanya pelajar yang manakah ayat yang mempunyai pelengkapnya yang terdiri daripada frasa nama ke, atau frasa adjektif ke, atau frasa seni nama. Jadi, kita fahamlah. Ini frasa nama, ini frasa adjektif, ini frasa seni nama. Itu faham. Ya. Tindakan itu berlandaskan bukti yang kukuh. Ini apa ni? Tindakan itu berlandaskan bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh ni frasa apa? Bukti yang kukuh. Berlandaskan bukti yang kukuh. Frasa nama kan? Frasa nama bukti. Baik. Jadi dua habis. Yang ketiga, ayat aktif tak transi berpenerang. Yang pertama, tak berpelengkap. Yang kedua, berpelengkap. Yang ketiga, berpenerang. Baik. Berpenerang ni maksud apa? Ayat apa ni? Ayat ni adalah mengandungi kata kerja arti tak transi yang diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Selepas kata kerja arti tak transi, mesti kata nama atau frasa nama. Itu dinamakan penerang. Bukan keterangan. Baik. Kata nama atau frasa nama itu bukanlah pelengkap atau objek. Dia penerang saja. Beza nanti. Kata nama, frasa nama itu boleh digugurkan. Maksudnya kalau kita gugurkan pun, ayat masih gramatis. Contoh ayat macam ni. Pengurus itu berkasut kulit. Cuba tengok. Kulit ni ialah penerang, bukan keterangan. Bukan keterangan sebab kata nama. Ya. Kalau keterangan, pengurus itu berkasut kulit pada pagi itu. Baru keterangan. Jadi ini kasut kulit. Kasut kulit. Ya. Berkasut. Kalau kita buang keterangan ni, penerang ni, ayat masih gramatis. Pengurus itu berkasut. Masih betul. Betul lagi. Baik. Jadi yang kedua. Chong berbaju batik pada hari ini. Ayat tidak ada masalah. Chong berbaju batik pada hari ini. Ayat betul. Baik. Batik merupakan penerang. Sebab apa? Kata nama. Kalau Chong berbaju labuh, tak boleh. Sebab di sini mesti kata nama. Pada hari ini ada keterangan. Cuba tengok. Beza. Penerang ialah kata nama. Keterangan ialah keterangan apa? Ini keterangan waktu, keterangan cara, sebagainya. Baik. Baik. Ayat cuba tengok. Walaupun kita boleh, saya kata tadi, ayat ni boleh kita gugurkan penerang. Cuba tengok. Chong berbaju batik pada hari ini. Tidak ada masalah. Cuba kita buang batik dalam ayat ni. Chong berbaju pada hari ini. Apa pandangan orang? Di situ orang mungkin boleh sebab tidak ada penerang, mungkin kita akan tanya, Chong berbaju pada hari ini. Hari lain tak pakai baju ke? Itu masalahnya. Itu perlu penerang tu dalam konteks ini. Dalam konteks ini perlu itu. Dan ini pun terhad, ini tak banyak. Okey. Chong berbaju hari ini aja. Kalau kita buat macam ni, ayat betul. Chong berbaju hari ini atau pada hari ini. Jadi di situ orang boleh tanya. Mungkin pada hari lain dia tak pernah pakai baju. 5 berniaga pakaian di pasar malam itu. 5 berniaga pakaian. Pakaian merupakan penerang kerana ini frasa nama atau kata nama. Di pasar malam ialah keterangan tempat. Baik, itu bezanya. Jadi kita dah habiskan 3. Ya. Ayat arti tak transip, tak pelengkap. Tak pelengkap maksud tak perlu keterangan. Berpelengkap, perlukan pelengkap. Berpenerang, boleh ada kata senama, boleh ada kata nama selepas kata kerja, aktif tak transitif. Ya. Macam tadi, 5 berniaga pakaian di pasar malam. Kita buat 5 berniaga pun boleh. Okey. Baik, cuba tengok. Kita tengok 3-3 tadi sebagai rumusan kita, perbezaannya. Yang ni ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap, ayat aktif tak transitif berpelengkap, ayat aktif tak transitif berpenerang. Baik. Yang tanpa pelengkap, lori itu rosak di tepi jalan. Kita boleh berhenti ayat di sini. Lori itu rosak. Tak perlu keterangan. Ayat masih gramatis. Pokok durian Datuk tumbang. Tak ada semalam pun boleh. Masih gramatis. Nampak? Ini yang dikatakan ayat aktif, tak transitif, tanpa pelengkap. Tak perlu keterangan, ayat masih betul. Tapi kalau ayat aktif, tak transitif berpelengkap, mesti perlukan keterangan. Badan bayi itu bertambah montel. Tak boleh kita gugurkan montel. Badan bayi itu bertambah, salah. Pesawat itu menuju, tak boleh. Pesawat itu menuju ke utara Sabah. Ini pelengkap, mesti ada pelengkapnya. Ini bukan, ini namakan pelengkap. Ini kata kerja arti tak transitif berpelengkap. Menuju. Jadi, tak pelengkap, tak berketerangan, berpelengkap, perlu pelengkapnya. Mesti ada pelengkapnya. Yang berpenerang, Cik Zainal berkereta Honda ke pejabat. Kita boleh buang Honda. Cik Zainal berkereta ke pejabat. Boleh buang Honda tu.
pengetua berbaju batik hari ini. Kita boleh buang batik tu. Baik, ini berpenerang. Berpenerang maksudnya penerang tu mesti kata nama. Baik. Itu tiga perbezaan. Ini ayat apa? Musang itu mengejar ibu ayam. Ini ayat apa ni? Ini adalah ayat arti transitif. Sebab apa? Kita boleh pasifkan mengejar jadi dikejar. Jadi kita boleh pasifkan ayat ni. Ibu ayam dikejar oleh musang itu. Itu beza. Jadi kita habis ni. Petang kita belajar ayat arti transitif macam ni. Ayat arti transitif tanpa pelengkap. Contoh-contoh ni. Rumusnya begini. Ayat arti tak transitif berpelengkap macam ni. Ayat arti tak transitif berperan macam ni. Baik. Okay. Sekarang ni saya beri soalan ni. Saya tak mahu bincang soalan ni. Pelajar boleh tengok sendiri dan cuba jawab. Cuba bincang dengan rakan-rakan. Boleh jawab tak? Dan petak kosong di sebelah kanan, iaitu di sini ni. Di sini ada 10 ni. Cuba tandakan. Tanda 1 jika ayat tu ayat arti transitif. 2 bagi ayat arti taksif tak berpelengkap. 3 ayat arti taksif berpenerang. 4 bagi ayat arti tak transitif berpelengkap. 1 transitif, 2 tak transitif tak berpelengkap, 3 tak transitif berpenerang, 4 tak transitif berpelengkap. Tanda sini cuba tengok Okey. Semoga saya ingat setakat tu untuk petang ni, semoga pelajaran ini dapat membantu pelajar dan sesiapa saja yang ingin menggunakan bahasa Melayu secara yang berperaturan. Sekian, terima kasih.